Membawakan tajuk Langkah Pencegahan Rasuah bersama dengan seorang penyiasat kanan bahagian integriti Yang Mulia Puan Hajah Nur Rashikin Haji Mat Saleh yang sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Jadi Puan, sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, apakah tajuk yang akan diterangkan pada sesi wawancara untuk hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton Lampai Pagi. Jadi alhamdulillah pada pagi ini Biro Mencegah Rasuah berkesempatan lagi bersama penonton untuk melanjutkanlah pemberitaan tentang usaha Biro Mencegah Rasuah dalam mencegah rasuah di negara ini. Jadi cara ini pun merupakan salah satu pendekatan Biro Mencegah Rasuah dalam usaha menyebarluaskan dan meningkatkan kefahaman serta kesedaran ramai tentang kesalahan dan bahaya rasuah. Jadi sebelum saya memberitakan tentang langkah pencegahan rasuah, saya ingin mengulang sedikit tentang penerangan yang telah pun dikongsikan oleh Yang Mulia Pengarah Biro Mencegah Rasuah dan juga Pegawai Biro Mencegah Rasuah pada sesi wawancara yang lalu tentang definisi rasuah dan juga bidang kuasa penyiasatan Pegawai Biro Mencegah Rasuah. Jadi untuk pengetahuan para penonton, rasuah secara umumnya suatu perbuatan memberi atau menerima sebarang bentuk suapan sama ada dalam bentuk wang atau bukan wang sebagai imbalan atau ganjaran bagi melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Jadi kami Pegawai Biro Mencegah Rasuah ni diberi mandat dan tanggungjawab untuk menyiasat kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalam Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 termasuklah kesalahan menghadapkan tutupan palsu, dan perkhidmatan awam, pegawai awam punya hak yang tidak dijelaskan, dan juga kami menyiasat kesalahan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan kes-kes pembersihan wang haram, money laundering di bawah perintah mendapatkan kembali aset jenayah 2012, Criminal Asset Recovery Order. Dan seperti yang diterangkan oleh Puan Hajah seketika tadi ialah mengenai rasuah ya dan aktiviti yang berkaitan dengannya. Mungkin agaknya macam mana daripada pihak Puan Hajah sendiri, macam mana agaknya langkah pembasmian, pembentasan aktiviti rasuah di negara Ketannya ini? Macam mana pendekatan daripada pihak Puan Hajah sendiri? Silakan. Terima kasih. Okey, mencegah rasuah ini memanglah salah satu kami tugas utama kami seperti yang terkandung di bawah bab 4A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Jadi untuk makluman penonton semua, pelbagai langkah dan pendekatan pun telah diambil dilaksanakan dalam usaha mencegah rasuah di negara ni seperti menyampaikan taklimat dan bengkel pencegahan rasuah kepada sektor awam, sektor swasta, badan awam. Kami mengadakan jarawara, kami memperkenalkan pendidikan pencegahan rasuah dan diintegrasikan ke dalam kurikulum kebangsaan, dan kami juga mengadakan perduan anti rasuah. Jadi tujuan pendekatan ini adalah untuk menyebarluaskan lagi serta meningkatkan kefahaman serta kesedaran orang ramai tentang kesalahan dan bahaya rasuah. Jadi bercakap pasal perduan anti rasuah ni ingin saya kongsikan di sini tentang peraduan melukis poster anti rasuah yang telah pun diadakan sempena sambutan Hari Antarabangsa Membantah Rasuah pada Disember 2020 yang telah lalu. Jadi untuk penonton semua, pertemuan ini kami bukakan untuk orang ramai. Antara pergi kepada dua bahagian iaitu lukisan digital dan lukisan tangan. Alhamdulillah juga Biro Mencegah Rasuah menerima sejumlah 123 penyertaan ramai yang terdiri daripada bentuk sekolah, rendah, menengah, institusi pengajian tinggi, penjawat awam dan juga persendirian. Jadi lukisan poster ini apa yang kami dapat lihatlah berjaya menyampaikan mesej mengenai akibat atau kesan rasuah kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara bersesuaian dengan tema yang kami set, iaitu katakan tidak pada rasuah. Jadi penglibatan daripada orang ramai yang secara tidak langsung menunjukkan mereka ini pun mahu turut serta dalam usaha mencegah rasuah di negara ini melalui mesej yang disampaikan daripada lukisan mereka tu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mewakili Biro Mencegah Rasuah untuk menyerahkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas penyertaan bersedia ini. Seperti yang Puan Hajah katakan tadi, biar melentur bulah itu biar dari rebungnya betul. Daripada penglibatannya adalah difokuskan, targetnya ialah kepada anak-anak kecil, iaitu anak-anak sekolah untuk menyertai peraduan lukisan ini. Ya, untuk seterusnya Puan, dapatkah ditunjukkan kepada penonton antara penyertaan lukisan poster anti rasuah?
Okey. Pada sesi wawancara sebelum ini, Alhamdulillah, Yang Mulia Pengarah Biro Mencegah Rasuah telah memastikan kepada penonton Rampai Pagi pemenang lukisan poster anti rasuah bagi kategori lukisan tangan, iaitu peserta yang berumur 12 hingga 18 tahun. Jadi untuk hari ini, saya akan mengongsikan kepada penonton Rampai Pagi pemenang pertama, kedua dan ketiga bagi kategori lukisan digital, iaitu bagi peserta yang berumur 19 tahun ke atas. Okey, di sini saya ada sediakan yang pemenang pertama. Jika dapat dilihat sana. Yang sudah sekarang ini disiarkan di kaca televisyen masing-masing. Okey, masa ini yang pertama adalah Muhammad Nadir Haji Muhammad Saini daripada mahasiswa Universiti Teknologi Brunei. Okey, di mana pemenangnya lukisannya menunjukkan seseorang itu dalam memilih jalan yang singkat dan mudah untuk mengecapi kemewahan, itu dengan melakukan kesalahan rasuah. Ada dua tangan sana itu menunjukkan transaksi pemberian dan penerimaan rasuah dalam bentuk kewangan, dan juga walaupun kemewahannya itu orang dikecapi tapi ada bersifat sementara. Dan juga akibat salah pilihan ini menyebabkan dirinya ditangkap dan telah pun sabit kesalahan. Dan pada itu maruah keluarganya dirinya tercemar. Untuk makluman, hukuman bagi kesalahan memberi atau menerima rasuah ialah penjara 7 tahun dan denda RM30,000. Bagi pemenang kedua pula adalah Abdul Aziz Adi Terawih, Pejabat Awam daripada Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, dari lukisan beliau ini menggambarkan ganjaran ataupun imbalan itu, walaupun macam tadi itu juga memberi kesenangan kepada penerima rasuah seperti wang ringgit, rumah besar ataupun kereta mewah, tapi hakikatnya perbuatan rasuah itu tetap dilarang oleh agama Islam, dan apa yang didapati melalui rasuah itu adalah sesuatu yang haram dan tidak mendatangkan keberkatan. Jadi dari lukisan itu nampak apa yang dia dapati hasil daripada rasuah itu, walaupun nampak mewah tetapi hakikatnya sesuatu yang buruk. Macam di sana kalau nampak yang dimakannya itu hasil daripada rasuah itu ada lukisan giok, ada lalat, jadi sesuatu yang tidak mendatangkan keberkatan. Jadi untuk lukisan pemenang ketiga adalah daripada Megat Muhammad Fazli bin Megat Zulkifli. Okey. Daripada lukisan ini jelas very clear, ia melihatkan itu dan seseorang itu diberi rasuah dalam bentuk wang dan juga hadiah kereta mewah sebagai ganjaran atau imbalan yang ia itu menyerahkan dokumen tidak sepatutnya dilakukan. Di sana nampak ada dua tangan mengunjukkan usin, nampak juga orang mewah dengan dengan duit yang diberikan, dengan kereta yang diberikan sebagai hasil rasuah. Dan patutnya setelah Biro Mencegah Rasuah mendapat maklumat tentang kegiatan rasuahnya ini, kami sebagai penguat kuasa undang-undang tetap akan melaksanakan siasatan dan kami akan membuat tangkapan jika sudah cukup bukti untuk ia dihadapkan ke mahkamah. Jadi di mahkamah ia telah pun didakwa sabit kesalahan, dan seperti anda jelas dan pun tahu kes-kes yang didakwa di mahkamah dan juga sabit kesalahan akan diberitakan di newspaper dan juga dalam TV. Jadi inilah akibat dari perbuatan rasuah, iaitu didakwa di mahkamah, sabit kesalahan, dihukum penjara dan juga denda. Kita percaya saja lukisan-lukisan yang telah pun ditunjukkan, dilampirkan sebelum ini mereka adalah pemenang-pemenangnya, dan kita percaya saja estetika daripada lukisan tersebut bukan saja isi kandungannya tetapi mungkin penggunaan warna dan sebagainya kan. Dan itu adalah salah satu perkara yang cara untuk kita mendekatkan message penyalahgunaan rasuah ni dan cara tadi untuk membenteraskan. Dan salah satu caranya ialah pemberigaan taklimat. Dapat dikongsikan, dibahaskan lagi tentang taklimat berkenaan? Silakan. Okey, memang taklimat pencegahan rasuah ini pun salah satu tugas utama kami yang disampaikan oleh pegawai dari bahagian integriti Biro Mencegah Rasuah, dan penerangan atau isi kandungannya antara lain menyentuh mengenai dengan fungsi Biro Mencegah Rasuah, kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 19131, kesan dan akibat rasuah, integriti dan juga hadiah. Jadi dalam taklimat itu selain daripada menerangkan tentang kesalahan, kami juga mengongsikan beberapa kes
rasuah yang telah pun sabit kesalahan bagi menerangkan dengan jelas dan lebih berkesan tentang kesalahan rasuah dan bagaimana satu perbuatan itu boleh menjurus kepada kesalahan rasuah. Jadi ingin saya menekan di sini adalah penting bagi seorang atua mengetahui dan faham tentang kesalahan rasuah. Ini adalah sebagai satu langkah pencegahan dan kesedaran serta sejarah. Beringatlah, boleh saja seseorang atua indah sadar, indah tahu rupanya apa yang dibuatnya itu macam membagi hadiah, menerima hadiah itu ataupun apapun jenis pemberian itu boleh menjurus kepada kesalahan rasuah. Dan sebab itu kami menyarankan pejabatan atau badan awam ataupun syarikat swasta untuk mengambil inisiatif memastikan anak buah media itu ataupun pekerja mereka itu mempunyai pengetahuan tentang kesalahan rasuah sebagai langkah pencegahan rasuah. Jadi bagi yang ingin mengetahui tentang kesalahan rasuah, kes rasuah yang telah pun sabit kesalahan, bolehlah melayari laman sesawang kami di www.bmr.gov.bm untuk meningkatkan lagi kefahaman mereka tentang rasuah. Untuk seterusnya Puan, bolehkah Puan terangkan bagaimana pemberian atau penerimaan hadiah itu boleh menjadi kesalahan rasuah? Silakan. Okey, banyak orang macam keliru asal namanya hadiah, atau namanya orang belakang ini boleh diterima, tapi sebenarnya memberi atau menerima hadiah ataupun apapun jenis pemberian, termasuk hamper, grant ataupun paket, voucher ataupun kupon boleh menjadi kesalahan rasuah kalau ianya diberikan atau diterima atau diminta sebagai imbalan atau ganjaran bagi melakukan satu perbuatan yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang itu. Jadi apa yang perlu diingat sini, ada beberapa fakta dan juga perkara yang perlu diteliti bagi membuktikan kalau pemberian atau penerima hadiah itu berunsurkan rasuah, iaitu niatnya ataupun sebab kenapa hadiah itu dibagi, kenapa hadiah itu diterima dan juga apakah hubungan antara pemberi dan penerima pemberi hadiah itu. Jadi kalau saya masih ada masa, saya ingin kongsikan kes rasuah yang melibatkan pemberian. Masih ada dalam 3 minit saja kita bersama ni Puan. Okey, mungkin satu kes dari dulu. Seorang pegawai badan awam telah pun mengaku salah atas kesalahan menerima wang suapan berjumlah RM72,300 Ada juga hamper, di sini hamper bernilai RM300 yang dicukupkannya pada tahun 2006 hingga 2009 sebagai ganjaran bagi menyediakan work order bagi pembelian satu bahan kimia daripada sebuah syarikat pembekal, tetapi barangan yang dibalik itu tidak dibekalkan ataupun tidak dihantar kepada badan awam berkenaan walaupun pembayaran telah pun dibuat ke atas pembelian bahan kimia itu. Jadi ini ingin saya summarizekan. Jadi walaupun dalam bentuk hamper, nyata itu it's very orang common, apa jual makanan, tetapi kami melihat bahawa niat menerima hamper itu, niat memberi hamper itu berunsurkan rasuah, maka orang ini telah pun disiasat di bawah Akta Pencegahan Rasuah kerana menerima rasuah dalam bentuk wang dan juga hamper dan dia akhirnya mengaku salah atas perbuatannya itu. Antara dan banyak kes-kes yang dikaitkan dengan antaranya lah case study lah. Jadi kita ada mungkin kita ada seminit, mungkin dapat dirumuskan ni Puan Hajah tentang topik kita ni pada hari ini. Silakan. Puan Hajah, mungkin dapat dirumuskan kerana kita hanya tinggal seminit saya lagi untuk bersama. Okey. Jadi kepada para penonton, jika ingin melaporkan sebarang kegiatan rasuah, bolehlah melaporkan kepada Biro Mencegah Rasuah di alamat kami di Jalan Airport Lama Berakat dan juga cawangan kami di Jalan Sungai Pandan di Kuala Belairat. Jadi kami ada pegawai yang bertugas setiap hari di mana bis kita boleh melaporkan ataupun minta nasihat adakah perbuatan itu berunsurkan rasuah ataupun tidak. Ya, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Nurashikin Haji Mat Saleh. Beliau merupakan penyiasat khas kanan bahagian integriti dan juga topik kali ini kita telah membincangkan tadi mengenai langkah pencegahan rasuah dan mungkin sahaja cara memberikan, cara mempromosikan kesedaran apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan rasuah itu dan sebagainya. Jadi kita mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah.